Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ifah binti Mak Nawawi ingin membentangkan etika mufti di Malaysia. Jadi yang pertama, pengenalan. Mufti merupakan sebuah institusi yang penting dalam sebuah masyarakat. Selain memikul tugas mengeluarkan fatwa, menjelaskan isu, menjelaskan hukum, mufti ini juga merupakan penulis Nabi. Okey, jadinya gelaran mufti ini tidak sewenang-wenangnya, tidak senang untuk diberikan. Uh, Tanpa dia terikat dengan beberapa perkara. Antara beberapa perkara tu ialah etika atau akhlak yang diperlukan bagi seorang mufti. Menurut Al-Khatib dalam kitab ada Al-Fatwa, Al-Mufti wal-Mustafti oleh Nawawi, seorang pemerintah hendaklah mengenal pasti keadaan mufti. Jika benar, kalau betul apa yang dikatakan tu dalam dia berfatwa, berilah keizinan. Jika tidak, laranglah dia. Jalan yang terbaik untuk seorang tu untuk pemerintah tahu bahawa seorang tu layak tidak berfatwa, hendaklah dia bertanya pada ulama pada ketika itu, pada zaman tu lah, pada masa tu. Kemudian menurut Abdul Majid Muhammad As-Suwah, Ibn Al-Qayyim ada menyebut dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, beliau berkata seorang tidak boleh memberikan fatwa sehingga ada pada dirinya 5 perkara. Yang pertama, mufti tu kena ada niat yang ikhlas. Yang kedua, dia kena berilmu lah, mempunyai sifat kasih, kewibawaan dan ketenangan jiwa. Yang ketiga, seorang itu mempunyai keyakinan terhadap ilmu yang dimiliki. Yang keempat, hendaklah seorang mufti itu rasa cukup dalam kehidupannya, sehingga dia tidak terpengaruhlah dengan hal-hal lain. Yang kelima, mengetahui dan memahami keadaan manusia tentang adat setempat dan selok-belok kehidupan manusia. Seterusnya, definisi mufti. Jadi, mufti ni, menurut Sunan Ayub, mufti ni ialah orang yang memberikan fatwa, dan beri fatwa maksud memberitahu kepada Allah. Jadinya mufti ni mestilah seorang yang berkelayakan. Antara kelayakannya seorang Islam, balik, berakal, berilmu, mujtahid dan adil. Okey, dia berpendapat seorang mufti ni adalah seorang mujtahid. Mereka yang bukan mujtahid adalah mereka yang hafal pandangan mujtahid, bukanlah seorang mufti. Dan wajib ke atasnya menyebut pandangan mujtahid yang dia sebut, maksudnya dia sebut pandangan, dia kena sebut siapa yang bagi pandangan itu, mujtahid itulah, bukan dia. Okey. Boleh menyatakan pandangan atau memberikan jawapan. Al-Zakashi beliau berpendapat bahawa mufti adalah seorang faqih. Seterusnya, Jamaluddin Al-Qasimi menyatakan pandangannya di dalam kitab Fatwa fi Islam bahawa mufti ahli mujtahid dan faqih adalah sama dalam usul. Seterusnya, Abu Zahra berpandangan fatwa lebih khusus dari ijtihad. Fatwa ni lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad ni dia proses pengeluaran hukum. Fatwa ni pula terjadi bila berlaku suatu peristiwa atau masalah dan seorang faqih yang memperkenalkan hukum bagi masalah tersebut. Fatwa yang selamat atau benar adalah dari mujtahid yang bersama syarat ijtihad. Dan syarat mujtahid adalah mengetahui keadaan orang yang meminta fatwa. Jadi kesimpulannya dari penjelasan ini, ulama berpendapat mufti mestilah seorang mujtahid dan seorang alim dan faqih dalam pelbagai bidang ilmu. Meskipun mujtahid mutlak dan mujtahid mustaqil tidak lagi wujud pada masa kini, namun ulama atau mufti pada masa kini menggunakan kaedah takhrij fikhi, iaitu menggunakan kias kepada hukum yang dikeluarkan dari ulama terdahulu, dan ini dilakukan secara jama'i melalui istilah fatwa. Seterusnya, sejarah mufti. Okey, mufti sebenarnya wujud pada zaman Rasulullah, tapi bukan digelarkan mufti. Cumanya zaman Rasulullah yang memberitahu hukum tentang masalah yang berlaku. Perkara ini termaktub, jadi Rasulullah bertindak sebagai pemutus lah. Perkara ini termaktub dalam perkara 23 ke Madinah. Apabila tiba perbezaan pendapat antara kamu dan suatu perkara, maka sebelah penyelesaiannya daripada Allah dan Muhammad. Jadi seterusnya, Al-Maqrizi menyatakan dalam penulisan Uthman Haji Ishaq dalam Mufti dan Fatwa Negara ASEAN, fatwa telah dilakukan oleh para sahabat antaranya Khalifah Abu Bakar, Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali, Abdul Rahman bin Auf, dan seterusnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, tugas mufti ini dia tidak terletak pada khalifah semata-mata, sebaliknya ulama dari kalangan sahabat yang memikul amanah itu. Kedudukan para sahabat sebagai pengganti Rasulullah ini kerana sebab kelebihan dan kewibawaan dalam diri mereka yang sering berdamping dengan Rasulullah SAW semasa Rasulullah hidup. Seterusnya, pada zaman tabi'in,
bermula pada pemerintahan di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan lah. Um, jadi para sahabat ni amat prihatin lah dalam mewujudkan generasi tabi'in yang mampu menguasai, yang maksudnya boleh menguasai daripada macam mana nak keluarkan hukum. Jadi mereka para sahabat ni dia prihatin lah mewujudkan generasi tabi'in yang mampu nak keluarkan hukum, ada keupayaan ilmu, boleh mereka ijtihad dan mengeluarkan fatwa. Berbagai usaha yang dilakukan, antaranya Sayyidina Umar bin Khattab dia menghantar para sahabat ke Kufah untuk mengajar dan membimbing golongan tabi'in dalam melalui berbagai kaedah. Antara kaedahnya, tabi'in akan tulis segala keputusan fatwa yang pernah dikemukakan oleh para sahabat. Mereka juga akan menghafal dan menguasai segala ketentuan hukum walaupun tidak pernah mendengarnya langsung dari mulut sahabat. Selain itu melalui kelas-kelas pengajian dan diskusi-diskusi ilmu. Kemudian menurut Nur Naim Abdul Rahman, kaedah fatwa dan perundangan masih yang sama pada zaman sahabat. Namun zaman tabi'in lah sama, tapi ada benda yang berlaku dari segi politik dan masyarakat membuatkan meletak meletakkan posisi mereka ni untuk banyak menggunakan ar-ra'i, iaitu pandangan dalam membuat keputusan dan fatwa. Jadi seterusnya lahirlah disebabkan apa yang berlaku tu lahirlah hukum baru yang terhasil percambahan ijtihad para ulama tabi'in dan lahirnya dua aliran. Yang pertama ahli Madinah atau ahli hadis, dan keduanya sebuah ahli Kufah atau ahli ra'yi. Pada zaman ni ulama tabi'in yang tersenarai sebagai mufti di kota Madinah ialah Sa'id bin Musayyib dan Salim bin Abdullah bin Umar. Sementara di kota Mekah Atha' bin Abi Rabah, dan di kota Kufah ialah Ibrahim An-Nakhai. Lepas tu kemudian Taus bin Kaisan telah dilantik menjadi mufti di Yaman, dan Hasan al-Basri di kota Basrah. Jadinya menurut Uthman Haji Ishaq, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah pertama mewujudkan sistem mufti. Maksudnya nama mufti tu, sistem mufti yang rasmi tu ditubuhkan pada pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jabatan mufti di Malaysia mula wujud pada tahun 1948. Dan tugas mufti pada ketika itu ialah memberi nasihat kepada pendaftar dalam perkara hukum syarak. Selain itu, mufti juga dikehendaki bersama pendaftar mendengar kisah perayuan dalam perkara perkahwinan dan perceraian. Ini waktu kemunculan lah bila jabatan mufti ada dekat Malaysia. Menurut Abdul Munir Yaakob. Okay. Seterusnya, etika seorang mufti. Jadinya etika ni maksud apa? Dia bermaksud akhlak, bukannya moral. Kalau moral tu dia boleh berubah mengikut perubahan sikap dan pandangan masyarakat, manakala akhlak pula tidak akan berubah, dan akhlak dinilai menurut agama Islam itu sendiri, bukannya dinilai oleh masyarakat. Seterusnya pertama lah saya masuk kepada etika seorang mufti yang pertama. Seorang mufti mestilah mempunyai ikhlas dan betul. Jadinya Daif Natur dia menyerahkan niat ikhlas ni dengan meminta pertolongan dari Allah sebagai adab yang pertama dalam adab bagi seorang mufti. Yang kedua, seorang mufti hendaklah bersifat lemah lembut serta merendah diri. Tidak berkata lainnya orang yang bertanya. Kalau ada orang yang tanya, kena sopan dan ceria. Tak bolehlah mufti tu bersifat sebaliknya. Macam tu. Kemudian mufti yang ketiga, mufti hendaklah menjaga kebersihan dan bias diri dan hiasan yang halal, menjauhkan diri daripada pakaian sutra, emas dan sesuatu yang melambangkan agama lain. Kemudian kelihatan kemas dan menarik sesuai dengan kehendak syarak. Kemudian yang keempat, seorang mufti hendaklah mempunyai ilmu yang membolehkan dia memberikan fatwa. Jadinya hal ini bertepatan dengan surah Al-Isra'. La takfu ma laysa indak. Ayat ini jelas menyatakan larangan untuk berkata atau mengikut suatu perkara tanpa mempunyai ilmu tentangnya. Seterusnya, yang kelima, seorang mufti hendaklah berhati-hati dan menjaga tingkah laku dalam tindakan. Jadinya kena jaga image lah. Sebabnya apa yang ni akan mencemarkan kewibawaan sebagai mufti. Keenam, seorang mufti hendaklah menanam perasaan sentiasa menunggukan dan meminta pertolongan dari Allah. Sentiasa mufti ni kena
meminta pertolongan dalam setiap jua keadaan lah. Kemudian yang ketujuh, menurut Defnatur semasa mengeluarkan fatwa, mufti hendaklah berada dalam keadaan tenang dan selesa. Dia tak boleh ada sesuatu yang menjadikan seorang mufti itu tak stabil, dia punya emosi. Dalam keadaan panas, terlalu panas, terlalu sejuk dan sebagainya lah. Saya ada terangkan lebih dalam, lebih terperinci dalam kertas kerja. Kemudian selain itu merujuk kepada soalan ayub. Seorang mufti mestilah tidak berberapah dalam menjawab soalan. Mesti meneliti dulu masalah yang diajukan. Kemudian nombor 9, seorang mufti hendaklah menunjukkan kuduah selari. Kena tunjukkan kuduah hasanah yang terbaik lah. Selari dengan apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan fatwa olehnya, dia kena tunjukkan apa bertepatan lah dengan apa yang difatwakan. Jadi kalau tak, dia akan menjadi keraguan lah kepada orang yang minta fatwa tu. Seterusnya yang ke-10, menurut Imam Nawawi, berpendapat haram jika seorang mufti itu bermudah dalam mengeluarkan fatwa. Mufti juga tidak seharusnya mengeluarkan fatwa dengan memilih pendapat yang longgar bagi suatu mazhab. Yang ke-11, sebelum mengeluarkan fatwa bagi masalah yang rumit, hendaklah mufti bertanya ada berbincang dengan ulama iktiraf keilmuannya terlebih dahulu sebelum menjawab soalan yang diajukan. Seterusnya, seorang mufti juga perlu menyembunyikan atau menjaga, seorang mufti juga perlu menyembunyikan atau menjaga kerahsiaan orang yang bertanya, seperti seorang doktor menyembunyikan rahsia dan aib sakitnya. Yang seterusnya, bagi saya yang terakhir rasanya, seorang mufti mestilah memahami budaya atau adat Islam suatu tempat supaya dia berupaya untuk memahami maksud soalan yang diajukan lah. Jika dia tak faham, kalau bahasa dia lain ke, dia kena minta penterjemah yang dipercayai lah untuk terjemahkan. Okey, seterusnya, pelantikan mufti Malaysia. Awalnya peristiwa pengislaman Sultan Melaka ni banyak membantulah dalam perkembangan Islam di tanah Melayu. Okey, jadinya bentukan hukum syarak dalam teks undang-undang Melayu seperti hukum kanun Melaka dan undang-undang faham membuktikan penerimaan hukum syarak dalam sistem perundangan. Soal perbezaan agama ni awalnya diberikan kepada kadi, namun tidak begitu jelaslah apa tugasnya dengan terperinci. Perlukan kadi kemudian diiktiraf ketika Inggeris meminta negeri Silat dengan mengadakan peruntukan dalam Muhammadiyah Marriage Ordinance pada tahun 1890. Seterusnya, satu peruntukan telah dibuat bagi mewujudkan jawatan mufti ketika ordinance ini dipindah pada tahun 1908. Dekat sinilah pelantikan mufti dibuat oleh gubernur. Okay. Kemudian menurut Hassan Kassan, cara pelantikan mufti Malaysia adalah sama antara satu negeri dengan negeri lain kecuali Negeri Melaka, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Seterusnya, pelantikan mufti di negeri tiga buah negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat setujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau yang Pulau Negeri. Manakala bagi negeri yang berbaki tadilah selain pada Pulau Pinang, wilayah dan Melaka, itu mufti dilantik yang oleh Raja dan Sultan bagi negeri itulah, negeri masing-masing. Selain tiga negeri tadi. Okey, di samping itu bagi negeri Sabah, ketika mufti nanti malam mufti, oleh yang di-Pertua Negeri atau Majlis. Jadi seterusnya kalau kalau kat Sabah tadi, seorang yang layak dilantik sebagai seorang mufti, dan tidak mufti mestilah seorang warga negara Malaysia, seorang yang arif tentang hukum hakam syarak, seorang yang mempunyai pengetahuan undang-undang Islam yang kuat di negeri Sabah. Di Sarawak pula, mufti dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun di-Pertua Negeri. Seterusnya, mufti hendaklah secara ex officio menjadi anggota majlis dan ia tidak lupa Seksyen 11 itu di bawah anggota majlis. Seksyen 11 ni seksyen di mana di bawah anggota majlis lah dalam ordinans Majlis Islam Sarawak. Kemudian seorang menurut OCD dalam Muhammad Arif Adillah OCD telah menyimpulkan seorang mufti hendaklah pendidikan tinggi, berkelulusan syariah dan latar belakang akademik. Profesor Ahmad Ibrahim menyatakan dalam Hassan Kassan dalam penulisan Hassan Kassan dan Jasri Jamal, fatwa yang dikeluarkan mestilah berdasarkan kelayakan keilmuan yang betul-betul mantap.
disertakan dengan pengetahuan realiti semasa umat Islam. Seterusnya, um, menurut Yusuf Al-Qaradawi, dalam terjemahan Ahmad Nuryadi Asmawi, menyatakan bahawa orang yang tidak arif dan mengerti pendapat ulama-ulama terdahulu dari pelbagai mazhab fiqh dan dia juga tidak tahu kaedah-kaedah pengambil hukum, maka dia tidak boleh menentukan fatwa. Seterusnya, pelantikan seorang mufti tidak hanya memenuhi syarat asas. Mereka seorang mufti seperti seorang muslim, baligh, berakal dan mujtahid. Tapi hendaklah seorang mufti itu dia berpendidikan tinggi, berkelulusan dalam bidang syariah dan berlatar belakangkan ahli akademik. Hal ini juga bagi memenuhi keperluan semasa dalam mendepani syabaran permodenan. Kesimpulan, peranan seorang mufti sangat penting dalam sistem bernama Islam. Selain daripada menjawab soalan-soalan yang diajukan daripada setiap lapisan masyarakat, mufti juga merupakan role model sebagai qudwah hasanah ataupun contoh terbaik yang boleh menjadi ikutan masyarakat. Selain daripada mempunyai keilmuan yang tinggi, mufti juga hendaklah mempunyai adab atau etika sebagai seorang mufti. Adab atau akhlak ini perlu ada pada seorang mufti kerana mereka adalah pengganti kepada Nabi dan Rasul dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT. Sekali mufti seharusnya menjaga nama baik dan imej seorang mufti supaya tidak menjadi fitnah kepada masyarakat, dan perkara ini juga jika perkara tidak baik berlaku, jadi dia akan terbalik kepada semua golongan ilmuwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujukan.